Cari yang duduknya sopan, tangannya begini. Kosongkan malu-malu sikit, macam mana? Iya. Tertib, bawa Quran ke mana-mana. Pasal. Iya. Cari. Dah diajar oleh Nabi. Macam mana kita nak mereka kalau generasi pemilihan kita pasangan betul-betul? Nak cari yang kaya? Jangan cari yang kaya. Hidup ni jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Dikta melur untuk Firdaus. Nabi ajar tengok pertama, tengok dari segi jamal, tengok rupa dia. Sebab nak kahwin dengan dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama tengok muka tak boleh belah, macam mana? Hari pertama, raya muka lelaki dia. Bininya lawa, suami tak handsome. Suaminya handsome, isterinya tak lawa. Jangan risau, Allah jadikan mata tak sama. Duduk dekat pekan sanakan, duduk bandar sanakan dan duduk tengok suami handsome. Pasal bini muka macam tu. Bininya lawa betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak sama jumlah yang hadir memberi salam. Saya nampak kiri dan kanan saya agak sarat dan penuh. Jadi laungan itu memberikan kami aura di atas pentas. Sekali lagi kita tengok orang-orang Giribaran. Semangat tak semangat sempena hari kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kejantanan orang Libaran ni. Alhamdulillah. Jadi mohon izin yang hormat, kami memulahkan forum di atas pentas yang sangat mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapatlah kita berkumpul di masjid di Pekan Muhibah Batu 12 ini. Dan Alhamdulillah dengan izin cuaca yang baik, Alhamdulillah malam ini daripada siang tadi pada pagi sampailah waktu ini, sangatlah kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya, mengingatkan kita dengan firman Allah ya, yang macam apa Ustaz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang banyak berterima kasih dan bersyukur pada Allah, akan diberikan nikmatnya kepada kita akan lebih. Dan sekiranya kalau kufur dan tidak mensyukuri akan nikmatnya, maka padahlah dan azab itulah yang maksudnya. Tuan rahmati Allah. Salam dan selawat kita panjangkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga menyambut seperti mana salam tadi. Boleh tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad adalah memberi kebaikan yang banyak kepada dunia ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, begitu juga pada malam ini kami bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan selamat ketiga-tiga kami di sini dapat datang ke Pekan Muhibah ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah sebelum kita melanjutkan forum santai kita pada malam ini, ada moleknya kita berkenal dahulu. Siapakah dua jejaka yang kita jumpa khas daripada Semenanjung, Alhamdulillah, yang paling hampir dengan saya, duduk di tengah-tengah, dan itulah yang menonjol warnanya jika dibanding kiri dan kanan. Macam putih dia Ustaz kita, dia di tengah-tengah. Alhamdulillah. Jadi orang yang dimaksudkan ialah iaitu saudara kita, iaitu Samsul Gau-Gau. Betul tak? Saya belajar tadi itu Gau-Gau. Jadi Assalamualaikum Abang Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lambai dulu. Allahu Akbar. Ini peminat. Ingat-ingat dulu zaman kalau silap saya sinaran pasport kegemilangan Tahun 94. 94. Ya Allah, dia dua waktu tu. Ya. Alhamdulillah Allah dah dua. Dia jadi
Allah. Okey, Dia baik. nak bagi tahu aku dah tua tu. Oh, dan dia bagi tahu juga tu kita pun dah tua juga. Okey, tak apa, lepas ni kita dah. Jadi alhamdulillah Abang Samsul ini kali pertama ke datang ke Saya Senayan. kali kedua, Aha. kali pertama dulu tidak datang ke masjid sebab masa tu panggil untuk hiburan. Oh, okey, ratib ramban lah waktu tu. Ah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita dapat datang pula ke masjid. InsyaAllah Masya-Allah. kita akan lebih mengetahui lanjut tentang Abang Samsul, kawan-kawan kita ni, dan sedikit perkongsian tentang beliau insyaAllah. Saya beralih kepada insan yang istimewa lah. Kalau orang Senayan ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Apa khabar? Assalamualaikum. Ustaz Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya-Allah. Tu dah dengar tu pun dah semangat kita alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Dengan ceritanya sebelum datang ke Senayan ada program di Pahang. Ya tuan. Masya Allah. Inilah kita berikan tepukan yang gemuruh tuan-tuan kepada dai ataupun Ustaz Samsul debat kita pada malam ini. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita akan melihat kedua panel kita akan membincangkan topik pada malam ini, iaitu merdeka daripada perspektif Islam, ataupun kita boleh katakan sebagai apa? Hijrah satu kemerdekaan. Apapun kami mengucapkan dahulu salam kemerdekaan ya kepada seluruh rakyat watan yang ada di barat, dan alhamdulillah malam ini. Jadi insya-Allah kita ada panjang lagi sebenarnya perbincangan kita pada malam ini. Jadi ada baiknya saya terus ke sahaja pusingan pertama ni. Jadi panel pertama kita insya-Allah adalah yang berbahagia saudara Samsul Raugau, dan panel kedua kita adalah Ustaz Samsul Debat. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan tak sabar ke ni? Kan kita tambah-tambah lagi. Tambah-tambah lagi. InsyaAllah kita ambilkan manfaat masa ni. Jadi kita nak beralih kepada Abang Samsul Raugau. Baik. Bila kita cerita tentang kemerdekaan, ini sekarang kita dah kali ke-65. Alhamdulillah, nikmat sebuah negara merdeka. Jika dibandingkan dengan negara-negara jiran, ada yang masih berada dalam keadaan peperangan, pertumpahan darah, bedilan bom dan sebagainya. Kita menikmati sebuah negara merdeka. Jadi saya pun bertanya kepada Abang Samsul Raugau, apa pandangan Abang Samsul tentang hijrah itu sendiri? Ya. Sebab itu pun kemerdekaan juga, dan berkait rapat. Dulu saya ingat saya kalau Abang Samsul Raugau ni daripada zaman polis, lepas tu seorang penghibur, dari sudut lawak dan sebagainya, dan kemudian beralih kepada dalam dunia dakwah. Dan untuk maklumat tuan-tuan, Samsul Raugau ni sekarang insya-Allah mudah-mudahan tengah menyambung pengajian di sudut peringkat akademik beliau. Dan alhamdulillah saya bersyukur kerana tempat Samsul Raugau belajar sekarang ini adalah tempat saya belajar dulu, iaitu Kolej Dar Al-Hikmah Kajang Selangor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ustaz Abang Samsul boleh ceritakan, dan sambil menghilangkan rasa kerinduan ramai peminat Samsul Raugau di sini, dengan tafadhal masykurah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sufan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi kami bil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi terima kasih kepada Ustaz Sufan, adik kanal atau sahabat saya, kanda saya, adinda saya juga, sahabat saya, adik-adik saya, Ustaz Samsul Debat. Serta tak dilupakan kepada tetamu-tetamu berhormat, yang berhormat Datuk Haji Suhaimi, yang berhormat Datuk Mukhran Ikrat, dan juga YB Haji Muhammad Hamsan, serta pemimpin-pemimpin setempat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru. Iklan. Ni bahasa putar Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Sila. Tuan-tuan guru. Aku baru nak mula ke Datuk? Belum mula cakap lagi. Ni sabotaj ke apa? Tuan-tuan guru, para asatizah, ustazah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Ini kali yang ke seterusnya sebenarnya di Kota Kinabalu banyak kali datang. Bulan Ramadan hari itu pun saya datang ke Kota Kinabalu. Malam terakhir di Kota Kinabalu, 10 terakhir Ramadan, dia ada satu masjid, dia buat hotel, bukan masjid, hotel. Dia buat satu malam ataupun satu program dia panggil Mencari Al-Qadar. Dipanggil artis-artis hijrah ni datang untuk bersama-sama dengan jemaah dan bayar dekat hotel, makan dekat hotel, dan kita ada malam Qiyamul Lail bersama dengan selebriti. bersama dengan selebriti di Kota Kinabalu. 20 malam terakhir ataupun 10 malam terakhir. Sambutan menggalakkan dan idea tu sangat bagus. Sebab selalunya orang akan ada kat rumah, ini hotel dia buat tapi dia ada surau dan malam tu dia panggil datang. Menarik. Menarik, memang menarik sangat. Tapi itu di situlah. Dan kemudian tadi saya datang, masa saya sampai ke Sanakan tadi, saya pun agak terkejut juga. Sebab dah ramai-ramai dia datang tadi, sambutannya amat menggalakkan juga di Sanakan. Tapi saya terkejut. Dia cakap, nak ambil gambar, datang sini, datang. Saya pun datang ambil gambar, sebab dia tak panggil kawan dia sebelah ni. Dia tak panggil, mungkin tak kenal kau. Saya pun ambil gambar, saya pun siap juga macam ni. Dia kata, kenal ke? Kenal. Samsul Yusof. Samsul Yusof. Dia kata, boleh tanya dapat 90 juta. Bila masa aku direct film maki tau. Ini Samsul kau. Ini Samsul Debat. Yang sana Samsul Yusof. Lain. Yang sama dia, tiga-tiga kami handsome. Alhamdulillah. Baik, soalan yang disampaikan kepada saya ini sebenarnya begitu besar, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT ada sebut dalam Al-Quran banyak tentang hijrah. Antaranya dalam surah At-Taubah ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Subhanallah. Allah. Okey. Asal aku nak cakap dia telefon pula. Tadi dia batuk. Apa Allah sebut? Allah kata orang sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan semoga mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Faizun. Kita nak berjaya, semua orang nak berjaya. Tak kiralah orang di Lebaran ke, orang di Semenanjung ke, orang di KK ke, orang di Hadap, semua nak berjaya. Berjaya ni pula bukan sekadar berjaya di dunia, tapi nak berjaya di akhirat. Sebab kita kena pergi dua. Ada orang salah fikir atau salah pandang. Sebab kadang-kadang nak berjaya dia, berjaya nampak dekat dunia. Nak pakai rumah, nak ada rumah besar, nak kena ada kereta besar, nak ada itu, nak ada ini. Dia nampak apa yang ada dekat dunia. Tapi dia terlupa, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Tetapi soalan yang diberikan kepada saya, macam mana boleh saya berubah, berhijrah, merdeka maksudnya dari itu? Kata tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, dia kata paksu. Orang sekarang pakai saya paksu satu rau, paksu pun paksu lah. Sampai sekarang kalau tengok dekat TikTok, dekat FB, dekat pun dia saya paksu. Dia paksu. Kehidupan kita ni, kita akan melalui 5 fasa penhijrahan. Fasa pertama kita dah lalui, iaitu alam roh. Fasa kedua kita lalui alam rahim. Fasa ketiga kita lalui alam dunia. Fasa keempat kita akan lalui alam barzakh. Dan fasa kelima kita akan lalui terus kekal dan abadi, alam akhir. Dan setiap daripada perjalanan kita ini, kita akan berhijrah daripada satu masa ke satu masa. Dan kita tak pasti bila. Ada orang dia rasa macam hidup itu lama, tapi sebenarnya hidup itu sekejap saja. Kalau tanya saya lah tuan-tuan dan perempuan, saya rasa nak popular lagi macam tahun 1994 tu. Ya Allah, Ya Rabbi, punya seronoknya masa tu, pijak bumi macam tak pijak. Sebab apa? Sebab kita rasa popular sangat. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang popular dia dalam media sosial, kan?
Jika kau bertemu aku begini. Nak popular, buat video macam tu, masuk dalam TikTok, dah tentu beribu-ribu orang tengok. Zaman 1994 belum ada media sosial, tak ada. Facebook tak ada, TikTok tak ada, Instagram tak ada. Kita nak cerita pasal merdeka ni, kemerdekaan tahun 1957. Masa tu TV pun kalau ada pun satu TV ikut channel, hitam putih. Dan ketika itu pun orang kalau kata zaman tu belum fikir lagi ada ni Facebook. Facebook tu pun belum kepikir, dan lahir cipta Facebook pun belum ada. Mark Zuckerberg umur berapa sekarang? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita nak lalui dari masa ke semasa ni bukan senang. Kalau dalam alam roh ni saya pun tak tahu, tetapi dalam rahim ibu kita seksa, membawa kita ni 9 bulan 10 hari. Daripada tak ada, tiba-tiba dia ada. Bila dia ada, hidup begini je. Kalau macam saya ni orang kata okey juga. Kena macam sahabat saya ni tuan-tuan dan puan, bernumbuk-numbuk. Mak dia beritahu dekat saya, kaki di jalan begini-begini kata dalam perut dulu. Tuan-tuan, tak percaya tanya perempuan yang pernah mengandung, seksa ke tak seksa. Sebab itu Allah pilih orang perempuan untuk mengandung, dia tak pilih orang lelaki. Aku pun lelaki. Sebab orang lelaki tak boleh, dia dah memang sudah jadi mengandung. Lepas zaman kita dalam alam rahim, kita akan lalui alam dunia. Alam dunia ni kita lalu sedikit demi sedikit daripada tak tahu kita tahu dunia. Sekolah tadika, kan? Masuk belajar dulu, bangun pagi-pagi, kita gosok gigi, lepas pergi mandi, kan? Lepas tu kita naik lagi pergi ke sekolah kebangsaan, lagi sekolah menengah, lepas tu pergi kerja, ada yang dah atas, lepas tu kahwin dan sebagainya. Tetapi dia setiap kelaluan yang kita lalui itu akan dirasai oleh setiap kita, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, sesuai dengan kita. Allah uji kita sesuai dengan kita. Kita yang kadang-kadang merasakan Allah uji itu, Allah kejam terhadap kita. Lepas kita lalui alam kehidupan ni tuan-tuan dan puan, kita akan lalui masa yang cukup panjang di dunia ini. Sebab kalau Nabi SAW telah wafat kira-kira 1444 tahun yang lalu. Tuan-tuan, yang kita bekerja pagi, petang, siang dan malam ni, bagaimana hati ni tuan-tuan dan puan, hidup paling tinggi. Nabi sebut yang laki-laki 60 ke 70, yang perempuan mungkin dia pergi 70, 80. Tapi mati tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat Nabi itu 1444 tahun dah. Kita bermati-matian mencari sesuatu yang tak boleh dibawa mati. Cuba bayang tuan-tuan, 2 tahun setengah dulu kita lalu PKP, duit banyak mana pun duduk rumah, bodoh aja. Tengok muka diri, dia tengok muka kita. Kita tengok muka diri, dia tengok muka anak, anak tengok muka kita. Tuan-tuan dan puan, 2 tahun setengah, duit banyak, tak boleh pergi mana. Itu kalau 2 tahun setengah. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, bekerja pagi, petang, siang dan malam, duit dah ada siap dalam bank, umur 60, rasa masa itulah baru nak makan, duit banyak. Tuan-tuan, di Sabah ni lobster ada, ketam ada, ikan ada, macam-macam ikan yang tak ada dekat Semenanjung, kat sini ada. Punya hebatnya Sabah. 60 tuan-tuan, dapat satu penyakit, go out. Tuan-tuan, boleh makan ke? Duit banyak, tengok go out, tengok apa ni, tengok ketam. Keleleh, tak guna tuan-tuan. Duit banyak, umur 60, cari bekerja pagi, petang, siang dan malam. Duit dalam bank tu selak-selak, duit dia je. Dia orang tak ada. Dia lah paling kaya di lebaran ni. Umur dia 60. Tiba-tiba masuk umur 61, tuan-tuan, mati. Bini punya Allah.
Ini ya Allah ya Rabbi, yang muda ni yang belia ni apa belia ni kan? Kita ni kan belia. Dia tengok begini. Agak-agaknya yang tadi mati ni, yang bini ni nak duduk saja dekat kubur. Silap-silap dia kahwin dengan belia ni tadi. Belia ni tadi pula tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dah ada duit betul tu tadi takkan nak bagi kat orang lain semua. Anak-anak dapat faraid, dia pun dapat juga sebab bini dia. Dia pun lalu pakai kereta. Kereta besar. Macam saya datang dari kereta sebelah tu, Land Cruiser. Kan? Land Cruiser tu dia pakai. Tuan dia punya dekat depan. Land Cruiser tu dia pakai. Lalu dekat mana? Lalu kat kubur. Pada muka kau. Janganlah bermati-matian mencari sesuatu yang tak boleh dibawa mati. So saya pula begitulah ceritanya. Dulu jadi artis kan, sampai tadi pun orang dah muka macam ni pun orang kata Samsul Yusof. Cuba bayang dulu Patah hamil belum dah pun, Samsul Detak belum ada. Yang ada masa tu Samsul Ragau seorang aja. Allahu Akbar. Ish. Yang surat masa tu surat dah bukan main WhatsApp apa semua, datang kontak jujur Allahu Akbar, nak kahwin aku. Sampah Sarawak, Timur Barat pergi, Allahu Akbar. Rupa-rupanya Tuan Guru saya cakap satu apa, rezeki yang sebenar-benar rezeki ialah yang kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu rezeki. Habis Ustaz, saya dulu pelakon filem, buat show. Orang dah cerita penyanyi nombor 1 yang sekarang viral dalam ni, berapa album dia jual? Penyanyi nombor 1, dia mengaku dia lawan dengan Datuk Awi di bawah ni, tengok tak? Aku tak nak, tanya Paris. Saya tu sedap tak? Tuan-tuan, masa tu saya selamat jalan Romeo hanya untukmu sayang. Aku baru sepatah buat jerit nampak. Bayang 28 tahun dulu aku nyanyi. Ini jual 60,000 unit. 60,000 mas. Kalau sekarang 60,000 kaya raya. Saya rasa lama-lama, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa macam kosong. Dunia dia rasa macam ini. Apa sebenarnya aku nak? Apa sebenarnya aku nak? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu untuk pusingan yang pertama ni. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, jiwa kita kosong. Merdeka ke tak merdeka ke, tengok sekarang. Kan baru-baru ni viral, yang menghina agama Islam, orang kafir tu orang Islam. Dia mengaku 15 juzuk dia hafal. Dia kata dia lahir Islam. Dia kata dia dulu sekolah tahfiz, mungkin adik-adik kita yang pakai serban tu. Kalau betul dia, takkanlah dia tiba-tiba mengaku boleh londeh seluar kain tunjuk aurat semua dekat orang. Adakah itu merdeka, tuan-tuan dan puan-puan? Maka pesanan saya untuk pusingan yang pertama, tanya diri kita ini, adakah kita dekat dengan Allah? Adakah kita dekat dengan Al-Quran? Maka kalau kita tandanya dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, itulah rezeki. Habis yang tadi dapat duit, popular tu apa? Itu mungkin istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita sebenarnya, tetapi Allah benci kepada kita. Jadi untuk pusingan pertama, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya berkisah sekalian, sahabat saya dari tadi, saya pandang aja. Air dah botol kecil dah habis. Dia kata bila time aku nak cakap pula. Saya serahkan kepada dia dulu. Sabar. Sabar bang. Nanti saya serah. Minta air lagi sebotol. Alhamdulillah. Minta air lagi sebotol. Sebab botol dia kecil. Minta lagi 10. Kalau botol ni 10. Jadi untuk pusingan yang pertama cukup dulu. Boleh nanti kita sambung di pusingan kedua insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh semua. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Tunggu. Terima kasih kepada Samsul Ragau untuk kupasan yang pertama tadi. Alhamdulillah, betul lah.
inilah proses penghijrahan. Jadi nak bagi faham kita tu, saya nak pesan satu pantun kepada tuan-tuan ya, iaitu sampan kolek menuju ke hilir, syarat muatan si buah kelapa. Jangan berkata hanya di bibir, cintakan negara. Apa buktinya? Jadi insya-Allah itu penting. Anak-anak muda, generasi para pilihan yang ada pada malam ini, kita kena fikir bersama. Dan alhamdulillah, inilah tempoh dan ruang kita untuk sentiasa bermuhasabah untuk cintakan hubbul watan, insya-Allah. Baik, rasanya Ustaz Samsul debat pun tak sabar-sabar lagi. Dia menjeling, dia sabotaj, macam-macam lah. Okey, terima kasih Ustaz atas Aku pun nak aku juga. Okey, baik. Saya nak beralih kepada panel kedua untuk pusingan yang pertama ni. Tadi Ustaz Abang Samsul Gaugan dah beritahu penghijrahan, proses penghijrahan daripada zaman dulu, zaman lagu-lagu zaman yang tak, kita belum keluar lagi lah. Waktu tu belum ada Samsul debat, baru ada Samsul bising. Ya, waktu tu Samsul Yusof lagu baru. Jadi saya nak beralih kepada Fadil Ustaz, apakah kaitan kita nak relatekan kemerdekaan dengan hijrah yang baru saja kita lalui 1444 yang baru-baru ini. Mungkin Ustaz Samsul boleh kongsikan kepada kita pencerahan tentang soalan tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada moderator, rekan panel saya, kekanda saya Abang Samsul Gau-Gau, juga di hormat kita, tak lupa YB Dato' Haji Suhaimi, Haji Nasir, begitu juga YB Mokran, begitu YB Hamsan. Betul? Oh betul. Takut salah nama, langsung tak panggil lagi dah, mengajuk. Begitu juga kepimpinan tempatan semua peringkat yang bersempatan hadir dan seterusnya. Tuan dan puan berhormati Allah sekalian, alhamdulillah akhirnya sampai sesi ini kepada saya. Kan, ucap mengasih banyak atas aluan-aluan itu tadi. Jadi bila kita tengok hari ini meriah sekali. Saya tengok ramai. Dia sebut sambutan hari belia ni ramai. Ini tak kurang 20-30 ribu ada. InsyaAllah ni. Jadi ini satu kesampaian ni kan. Alhamdulillah. Dan yang ramai datang, saya tengok ramai. Yang saya difahamkan, yang non-Muslim pun ada datang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini semangat yang kita nak. Dan bila kita sebut tentang hijrah dan kemerdekaan, sesuai sangatlah. Walaupun kita dengar tadi, yang ditunjukkan oleh Abang Samsul Gau-Gau tadi, tentang bagaimanakah perubahan hidup di dunia ini sementara, memang betul. Dia kata hijrah satu tempat ke tempat yang lain. Nabi ajar kita kan, Nabi ajar kita hijrah daripada Makkah ke Madinah. Kita dah tahu dah cerita itu. Dan Nabi sebut satu, Nabi kata apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Kaitkan pula dengan kemerdekaan. Ya Allah, macam mana nak jawab soalan? Panjang untuk jawapan malam ni. Jadi saya kira-kira malam ni lambik kita balik. Sebab apa? Persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Hijrah dan merdeka. Ditambah pula dengan isu kebejatan gejala sosial. Ada orang yang mengaku dengan bangganya dia hafal 15 juzuk. Kemudian dia buka baju, kata Abang Samsul, buka baju, tunjukkan aurat kan. Dan dia dengan bangganya mengatakan dia free hair dan sebagainya. Kan? Tak beritahu. Apakah itu kemerdekaan yang sebenar? Soalan yang ditanya oleh Abang Samsul. Saya tak fikir dia hafal 15 juzuk. Kalau dia hafal 15 juzuk, tentu perangainya tertib, tentu perangainya sopan, tentu perangainya beradab seperti mana adik-adik di sebelah sana. Kan? Cik, dia tunjuk ke sana je. Betul? Jangan-jangan dia tak tahu pun juzuk tu apa. Yang budak yang kata hafal 15 juzuk, jangan dia lah beza juzuk dengan huruf pun tak tahu kan. Jangan 15 huruf je tahu. Itu pun salah agaknya. Sebab kita kena faham
Bila kata hijrah ni, dia kata niat dan jihad. Niat tu sendiri susah. Niat tu sendiri susah. Jihad melaksanakan apa yang kita niatkan lagi susah. Dan nak pula dengan cabaran dunia kami ni. Dunia tanpa sempadan. Dulu ketika zaman Abang Samsul Rau nak berlakon, dia kena ada screen test. Dia berlakon macam ni, gaya macam ni. Dia boleh nyanyi macam lagu. Kalau kau bertemu aku begini. Oh jika kau bertemu aku begini, belum. Okay. Tak menunjukkan dia pernah berada pada zaman tu. Yang mana kita belum lahir lagi. Okay. Jadi makna kata, bila dia menyanyikan lagu tu, zaman tu tak ada media sosial. Kalau ada zaman media sosial, belum tahu lagi Abang Samsul Rau sampai kat pentas. Dia mungkin masih lagi di puncak dunia. Dia masih lagi di dalam bilang, Abang Samsul, agak campur lah kan. Masih lagi dengan tu. Tapi betul, saya dapat Abang Samsul Rau. Tapi bila kita tengok hari ni media sosial, tak payah screen test. Masing-masing dah ada TV sendiri. Dia boleh buat. Dia dah ada TV apa? Dia dah ada IGTV. Budak-budak sekolah hari ni boleh buat live sikat rambut. Apa? Kita tak fikir lagi lah. Kalau tak fikir lah pasal boyfriend ni. Masih cantik masih. Yang saya pula tengok dekat IG live tu, tengok Suhaimi Nasir. Wah, tengok Ibu Datuk dia tengah buat apa. Wah, dia tengah bucak. Kita hendak lah bersama-sama. Wah, tentu ada tu. Okey, lepas tu tengok pula Maksud Samsul, Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji dia ni, Alhamdulillah. Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan nama. Woi, Abdullah Khairi, la ilaha illallah. Tiba-tiba tertekan budak kena syak rambut tu. Bila tekan dia pak, Samsul debat join. Samsul debat tengok kita. Mana pula aku nak keluar, tak mana nak keluar. Tak jumpa nak kita keluar. Hari ni dunia dah berubah. Tu sebab saya fikir dulu kita kena naik banner besar-besar buat program ni. Sekarang tak payah, WhatsApp je. Kami sampai saya tadi di airport Sanakan, ya Allah, kami terpaksa dibawa ikut pintu yang lain. Kerana pegawai immigration sendiri. Saya sebab yang tadi saya Sambil Yusof kan, saya tak lupa. Saya ni panggil Adi Putra, satu bukan. Saya masuk dalam air tengok tangan ni siapa ni. Adi Putra kan nak kilau. Siapa berkilau. Lepas tu kami pun fikir-fikir dah lama tak jumpa kawan-kawan kami. Kami pun tadi dibawa lah singgah ke Taman Buaya. Saya terlibat. Yang ada satu muncul dari atas paruh dah tersedia. Yang seorang mata sebelah dah tak ada. Tak. Alhamdulillah, nak tengok betapa meriahnya orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah keadaan. Maksudnya ceramah dekat mana dia tahu. Sebab dengan kepesatan media sosial. Tapi dia bukan begitu saja, tetapi datangnya itu adalah sebagai cabaran dalam hidup kita. Itu sebab hari ini ada orang berlumba-lumba menggunakan media sosial itu apa? Hijrah dan kemerdekaan itu, cabaran utamanya adalah media sosial. Itu yang dikatakan, rumah semakin besar, orang semakin tak ada. Betul tak? Buat rumah besar-besar, bukan makin ramai orang dalam rumah. Seorang-seorang masuk asrama, dan seorang kahwin keluar. Sunahnya tinggal suami dan isteri. Duduk makan kat rumah pun bergaul. Abang. Nasi. Apa. Pekak. Orang mungkin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 5 hari lepas penyakit sesama tomato, apa hal?
tomato semua boleh jadi penyakit. COVID-19 lagi. Orang sini tak faham COVID-19. COVID-19. Boleh faham. Bayangkan, air semakin banyak jenis. Extra jas, tembici, sebagai lagi. Tapi air bersih semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Hari ini ilmu semakin tinggi, tapi adab semakin kurang. Tengok orang-orang disangkakan punya hormat, adab, jaga dia. Kata, hormat dengan kita. Kita pun boleh, nak ambil gambar boleh, tak ada masalah. Kami okey, ambil gambar boleh. Kamu tegak RM10, gambar lebah RM15. Tapi ambil gambar, hati-hati. Jangan silap free size. Ada yang free size, memang freestyle. Bertukar. Kecil tu orang yang badan lebar. Freestyle mana nak freestyle nanti, katakan. Hari ini. Begitu juga disebutkan tentang kehidupan kita hari ini sementara, disebut oleh Imam Syamsul. Hidup ini sementara. Belia, orang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Hari ini karnival malam ni sepatutnya karnival belia, tapi yang ramai datang beliau. Alhamdulillah. Kan? Tapi tak Tak Samsul. Kita tengok dulu, kita tengok bagaimana ada. Kita nak tahu, kalau beliau sila angkat tangan, boleh? Okey, beliau dulu ya. Lepas tu kita tengok beliau. Okey, beliau sila angkat tangan, beliau. Di mana? Beliau kan? Macam tak ramai betul ni. Beliau. Benar kan? Oh, betul lah. Dah, dia tak ramai pun. Tapi dia angkat kesukaan suara. Jadi, bila sebut hijrah ni perubahan. Daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Betul. Tetapi bila sebut tentang merdeka, mereka ini bebas daripada belenggu, penjajahan. Yang mana kita bebas untuk membuat keputusan kita. Namun kemerdekaan ini dalam Islam yang kita bicarakan ini bukanlah kebebasan mutlak. Kebebasan itu tentu ada sempadan dan garis panduannya. Itu sebab saya sebut tadi, kemanusiaan semakin kurang, teknologi semakin canggih, fitnah semakin tersebar. Hari ini saya dah cakap Syamsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan dikait-kaitkan. Syamsul kau dan Syamsul Debat, kami kira kami ditawarkan melakon untuk Munafik 3. Kami masih berfikir. Masa Munafik 2 tu kami tolak. Watak tak sesuai. Saya dapat watak hantu celah bulu. Saya jadi pokok. Nah, tapi makna kata nak tunjukkan cabaran hari ini memang berbeza. Tetapi jangan ingat bila kita bawa kita mereka, orang yang disebutkan oleh adik dalam yang juara syarahan tadi. Bila disebut tadi bagaimana adakah kemerdekaan kita sudah bebas, itu tak bebas tu apa? Adakah bebas tu kita boleh buat sesuka hati kita? Tak, ada peraturan. Itu sebab bila disebut dalam negara kita demokrasi berperlembagaan, adanya peraturan, adanya undang-undang yang perlu kita patuhi. Seperti mana disebut oleh Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kalau di hutan pun bekerja. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena bezakan diri kita dengan babi hutan, dengan kerut. Kita ada peraturan. Dan disebutkan juga, Nabi sebut
kebebasan yang sebenar kepada seorang mukmin, orang yang beriman, adalah kematian. Mati itu baru bebas, tak ada peraturan. Orang yang dah mati tidak ada peraturan. Kalau dia nak pun dia tak boleh. Dah mati, orang balikkan dia, terbalikkan dia, kapankan dia, tak boleh buat apa, dia tak boleh cakap ketak sik, tak boleh lah, ni orang buk. Adanya peraturan. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Adanya peraturan dan undang-undang. Itu sebabnya dia letakkan kedudukan kita ada aturannya. VVIP duduk di depan. Yang lain siapa yang awal dapat duduk di kerusi, dapat menikmati, tengok wajah sebenar Syamsul, Raw dan Syamsul. Yang jauh, macam itulah. Siapa sudah tak lambat? Ada tahu ni. Kan? Itu aturannya. Itu aturannya. Namun demikian, peraturan-peraturan ini disesuaikan dari masa ke semasa. Kita dalam hidup ni kena sesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau keadaan zaman menuntut kita perlu kuasai teknologi, kita kena kuasai teknologi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Itu sebab anak-anak tahfiz hari ini pun bukan hanya menghafal Quran, tapi akademik pun mereka kena kuasai hari ini, supaya mereka boleh bersaing dengan mereka di luar sana. Kita mahu ada engineer yang hafal Quran. Kita mahu ada doktor yang hafal Quran. Kita mahu ada pemimpin yang hafal Quran. Kita mahu mereka yang bergerak korporat, ahli-ahli korporat, perniagaan, businessman yang terbuka, hafal Quran. Ini yang kita nak. Kita tak nak orang cakap, oh ni orang ini semua ketinggalan zaman. Tak. Kita kena kuasai. Saya sendiri waktu mula-mula kita menghadapi PKP, problem. Saya pun masa tu, abang okey ke abang sihat. Masa tu kita pun terpaksa pilih online. Kena kuasai teknologi. Dulu dah lah tak tahu, tu lah telefon live, tu lah telefon online. Lepas tu kita pun pasang, kita tekan, kita berlalu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, tak. 2 jam ceramah, kamera tak on. Orang kampung saya yang pusat tak start lagi, saya suruh buat lagi. Itu yang kami lalui. Tapi demi nak pastikan kita dapat sesuaikan dengan keadaan. Sebab kata orang, di kandang kambing kita lembek, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat rimau tak kenal kau siapa? Kau kalau dengan kambing boleh kau bembek kan? Dengan rimau mau hilang kepada kau. Jadi mana kata sesuaikan diri kita dengan keadaan. Kena ada ilmu. Semua ni golongan belia hari ni, saya tekankan kepada semua hari ni, kita kena cari ilmu. Hari ni orang main-mainkan kita, orang tipu kita. Sebab apa? Sebab ceteknya ilmu, kurangnya ilmu pengetahuan. Mereka kata mereka lebih hebat dalam bidang ini, maka dikenakan kita. Scammer. Berapa ramai orang kena tipu? Duit sendiri, bagi password, bagi. Takkan tak boleh terfikir orang minta password kita boleh hilang 70,000, 80,000. Mereka target sama. Mereka fikir orang-orang di luar bandar ni semua tidak ada ilmu, maka mereka silap. Kita semua mesti menjadi generasi berilmu. Sebab kata orang, cantik peluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dalam. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak dari cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita belajar. Kita daripada tak ada ilmu, kita akan jadi generasi berilmu. Dan bila jadi generasi berilmu, jangan lupa tentang satu perkara. Imam Malik pesan, biarlah ilmu sedikit, tapi jangan tak ada adab. Maknanya bukan kata kita tak ada ilmu banyak. Alangkah sia-sianya ada ilmu tinggi, tapi adab tidak ada. Ini yang berlaku. Belia-belia yang kena tahan ketika merempit, belia-belia yang kena tahan dekat hotel-hotel bajet, kan?
Sebab berdua-dua kan, kerana berbincang tentang isu negara di dalam bilik berkenaan. Yang faham-faham tak faham sudah. Mereka bukan tak ada ilmu, ada ilmu, tetapi dari segi adabnya kurang, akhlaknya kurang. Contohlah kalau kami bertiga duduk dengan Wabi Datuk Suhaimi, duduk dengan Wabi Mokran, Wabi Muhammad Amsan, kita duduk sekali, duduk tengah makan seafood. Contohlah, saya dengar seafood sedap, ada macam tu kan, agak dapat ikan baulu, macam tu lah. Tengah duduk, tiba-tiba lalu seorang anak dara, tumpang lalu abang, terangkat kopiah. Langsung saya tanya dengan Wabi Mokran, Wabi, anak siapa? Anak siapa kita tanya sebab apa? Ada. Kita tak tanya kelulusannya apa, tak tanya dia belajar kat mana, kita tanya anak siapa, supaya senang nak target rumah. Tapi kalau kami tengah duduk berenam, duduk dengan si Syarat misalnya, ketua pemuda tu yang gambar dia penuh kat banner kat Sarakan, dia ajak muka dia, muka dia je. Orang kuat. Tengah-tengah duduk, datang satu kereta. Besar tu. Tin, apa ganyak, siapa ni? Bila turun pakai kot, tali leher besar sejadah. Tengok betul. Dia turun, woi. Dia panggil woi je, bagi salam pun tidak. Rumah Datuk Suhaimi kan? Walaupun yang dia tanya tu YB Datuk Suhaimi, Datuk Suhaimi kata, tak tahulah, pergilah tanya lagi. Sebab apa? Tak layak penghormatan orang yang tak jaga adab. Jaga adab. Itu sebab saya datang ni nak cakap pun nak hati-hati. Orang sandarkan pada kenangan. Sampai kenapa kami tinggal kat buaya tu tadi? Dekat anak buaya. Kawan-kawan nak panggil tu bang, kawan-kawan nak panggil, kena pergi. Tu pergi tadi. Aduh, pergi. Adab ni kena jaga. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Tak payah jawab apa. Mikir pembayang pantun nampak pula pantun nampak. Tak, biar dia nyanyi bagi kat dia, pantun bagi kat aku, tak apa. Tapi itu dia hari ini masalah sosial kita alhamdulillah kita boleh sampai. Nampak adik-adik pakai serban berserban putih, kita lega. Nampak kakak-kakak adik-adik ni semua berhijab, duduk sopan, kita lega. Walaupun sekali kita lega. Kawal perasaan, kawal apa? Jatuh anak-anak dia. Tetapi hari ini kalau kita tengok gejala sosial di luar sana sangat tu. Kes perceraian, tengok. Kes perceraian termasuk disanakan. Kes perceraian sangat dahsyat. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. PKP itu lagi tu, ni dah jadi 13 minit lagi. Setakat itu forum, ni dah berapa orang bercerai. Terus nak cari calon, cari yang baik-baik. Cari yang duduknya sopan, tangannya begini. Konsol kan malu-malu sikit, macam mana? Iya. Tertib, bawa Quran ke mana-mana. Pasal. Iya. Cari. Dah diajar oleh Nabi. Macam mana kita nak mereka kalau generasi pemilihan kita pasangan betul-betul? Nak cari yang kaya? Jangan cari yang kaya.
Hidup ni jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Deep, melur untuk Firdaus. Nabi ajar tengok pertama, tengok dari segi jamal dia, tengok rupa dia. Sebab nak kahwin dengan dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama tengok muka tak boleh belah, macam mana? Hari pertama, raya muka lelaki dia. Bininya lawa, suami tak handsome. Suaminya handsome, isterinya tak lawa. Jangan risau, Allah jadikan mata tak sama. Duduk dekat pekan sanakan, duduk pandang sanakan dia, duduk tengok suami handsome. Pasal bini muka macam tu. Bininya lawa betul, ya Allah, betul itu suami dia, berkata. Sebab mata tak sama. Kena tengok keturunan dia, tengok kekayaan. Tapi Nabi pesan kalau tak ada semua pun. Yang keempat, tengok agama dia. Bila datang ni, tanya kau gaji kau berapa, nak kahwin anak aku, kau boleh kau bagi makan anak aku, jangan begitu. Tanya dia, cuba baca Fatihah, selawat sikit, istighfar sikit, interview. Tu yang berlaku, yang 3 budak datang. Nama siapa? Nama saya Mat Duha Pakcik, kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas Pakcik, baca surah An-Nas. Senyum budak tu, pendek surah tu. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa lagi? Bagus. Budak ketiga tu 80. Nama dia Yasin. Kau nama siapa? Pakcik tu terang, pakcik. Dia tak tahu apa lagi dia nak cakap. Tu terang, pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad. Lagi panjang pula nama jalan pada motor menipu lepas. Tergerak pakcik tu. Agak-agak aku nak menipu pun. Kamulah pakcik, bukan nak tengok baca soal sini, apa aku baca Fatihah. Agama. Nampak tak? Itu sebab nak bahagia. Nak bahagia ni lain. Itu sebabnya dalam keluarga bahagia. Sebagai salah satu cara kita nak merdekakan kita, bahagiakan keluarga kita. Bangun pagi kejut suami. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kau kejut, sudahnya 2-2 tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni. Soalnya payah nak bangun, Ustaz. Sibuk sangat. YB dan NSI Sungai Manila. Dia sibuk jaga hal-hal masyarakat yang penat tu. Habis nak kejut macam mana? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api! Mana? Api neraka. Bangun. Bangun ni, jaga solat. Suami pula bangun. Janganlah bangun-bangun. Kau kumur-kumur ambil uduk tu, nak ambil tu, nak jadi imam. Dengan tak fresh. Allah. Anak pun Allah bapak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu senyap. Anak pahala senyap pula bapak. Yang mak membuta orang tua. Langsung mak dia. Walau dah habis dia. Itu sebab kejut dia bangun pagi, gosok gigi, shampoo, wangi-wangi badan dulu. Lepas tu dah segar, semua dah sedia. Dah ya. Isteri abang, okey. Allahu Akbar. Anak, weh, dia gemar, weh. Sebelum bapak pasang speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Isi orang tak mampu sokul.
Dah habis bagi salam tu pula, zikir Allah. Lepas tu doa. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya Allah, Kau dah yang maha pengasih, lagi maha pengasih. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Yang anak kau pandang mana? Pandang sibuk je lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung kau lah, Lung. Bahagia tak adik? Bahagia tak? Ya Allah. Tapi hati-hati orang perempuan, dengar doa suami itu betul-betul. Mana yang tak jelas tu, jangan diaminkan. Kadang-kadang dia Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, aku ingin lagi. Ya Allah, isi ke belakang. Amin. Amin ya Allah. Amin. Makbul. Faham? Dengar betul. Kalau dengar tak jelas, ya Allah, kau berikan aku. Wah, kuat sikit. Betul. Dan orang lelaki kalau nak didik isterinya, YB Datuk, kan, saya faham, nampak memang hebat lah. Dan YB Datuk, YB Don, hebat. Tapi biasanya jarang menang hujah di rumah. Jadi kalau nak tegur isteri, dalam doa senang. Bukannya kita takut isteri, tapi isteri menakutkan. Jadi bila doa, Ya Allah, Kau bukakanlah hati isteriku, Ya Allah. Isteri tak datang. Sesungguhnya dia degil, Ya Allah. Isteri katakan, dia pun sama. Menyau juga. Tapi doa. Kejap lagi saya akan bagi lagi. Apakah dia? Cara-cara lagi, formula nak bahagiakan keluarga. Apa-apa pun, hijrah, berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, baik pada lebih baik. Dan merdeka itu bukan merdeka secara mutlak, tapi masih lagi ada garis panduan dan diabat sempadan yang perlu kita letakkan. Ada lagi yang saya kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, berikan kita buka untuk pusingan pertama bersama Samsul Ibat dan Samsul Lawal. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kering pusi kita sudah malam ni, alhamdulillah. Dan nonton dan juga warga di Baran masih tidak berganjak sehingga di kawasan hadapan ni adik-adik. Terima kasih adik-adik ya, ibu-ibu yang sentiasa memberi sokongan untuk program. Baik, betul dan benarlah bahawa hijrah dan merdeka perkara yang tidak boleh diasingkan. La hijratu ba'da fathi walakin jihad wa niyah. Jadi sudah penghijrahan dari kota Mekah ke Madinah, namun yang masih ada adalah berterusan adalah hijrah dari sudut niat dan juga jihad kita, insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah, mudah-mudahan warga Libaran dan yang menonton pada malam ini, insyaAllah Ustaz, kita diperintahkan mendoakan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayah pada malam ini. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada sebenarnya sesi soalan. Kita akan minta kepada audien di kiri dan kanan di tengah untuk mengajukan soalan. Tapi kita masa yang tak panjang, kita hanya membenarkan untuk anda memberi soalan sebanyak 2 soalan. Betul-betul untuk Ustaz Samsul Debat dan satu lagi untuk Samsul Gaugau. Kalau 3 saya tak akan jawab soalan tersebut lah. Jadi insyaAllah, alhamdulillah. Dan kita ada sebutan tiket bertuah sebenarnya. Apa kata selingan sedikit. Jadi seharusnya boleh bantu kita untuk apa? Okay, baik. Okey, kita teruskan saja sementara ini untuk sesi kita. Saya nak beralih kepada Abang Samsul Gaulau. Alhamdulillah. Bila kita melihat, kita nampak poin demi poin, nampak pencerahan pada malam ini.
Namun mungkin ada pesanan untuk kami semua warga, anak-anak muda khususnya pada malam ini di Libaran yang menonton dan sejak yang mendengar program kita pada malam ini di pemuncak program iaitu Belia Merdeka. Daripada siang tadi sebenarnya kita ada program hafal dan kebetulan kita ada pertandingan syarahan, nasyid dan sebagainya. Hampir 150 peserta yang mengikuti. Namun apakah cabaran yang dilihat oleh Saudara Samsul Gaugau dari zaman dahulu? Kita tengok di zaman era Abang Samsul sehinggalah hari ini, dan mungkin itu ada pesanan untuk kita kongsikan pada malam ini kepada anak-anak muda khususnya sebagai nadi dan tonggak kepada nusa dan bangsa kita ini. Mungkin Abang Samsul Gaugau boleh kongsikan kepada kami. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang berhormat Datuk, yang berhormat tuan guru, puan guru, para asatizah. Terima kasih juga kepada Ustaz Safwan, terima kasih juga kepada Ustaz Samsul Debat. Alhamdulillah, betul tuan-tuan dan puan-puan, saya berforum dengan Al-Fadil Ustaz Samsul Debat ni rasanya hampir dah dekat 7 tahun daripada bermula kami program 2 Samsul. Sebenarnya dulu kami di offer 3 Samsul, Samsul Yusof, Samsul Gaugau, Samsul Debat. Tapi last minute besok nak rakaman, Samsul Yusof kata dia tak dapat hadir, maka kami terus satu season ataupun satu musim kami dalam program 2 Samsul. Dua Samsul yang diterbitkan oleh TV Al-Azhar. Bermula dari situ teruslah kami begini, dan selalu juga Ustaz Samsul Debat beritahu dia promosi, panggillah Samsul Gaugau, panggil Samsul Gaugau. Saya ni bukan kadang-kadang tak nak datang, tapi apabila 2 tahun setengah tak ada program, kita sama-sama kena PKP. Saya juga kena PKP, dikurung di rumah. Dan kemudian sebelum itu pula saya bawa orang pergi umrah dan sebagainya. Saya juga adalah mutawif untuk haji dan umrah. Jadi saya tak banyak program bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat. Ni selepas PKP adalah 2-3 program kita masuk dari sini. Apabila Ustaz Samsul Debat beritahu, kata, "Bang, dia panggil abang kata saya kata, "Ya bang, nak pergi ke Sanakan tak?" Wah, saya cakap nak pergi Sanakan juga, sebab dengan cerita Sanakan ni bukan kami minta, tadi kata ada seafood. Saya belum ada gaun, ingin nak ketam tu juga kan, lobster kan, lobster ketam, ikan pari ke apa kan, Allahuakbar. Sirip buaya kami, betul lah, kami pergi tadi, ada orang tanya kat saya, kalau 2 Samsul masuk dalam taman buaya tu dengan buaya tu, hilang ke tak hilang? Dia cakap tak tahu, Allahuakbar. Tapi rasanya tadi tempat yang show tu okey bang, sebab buaya dia di sebelah sini, kata-kata kita je. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tibalah kita untuk pusingan yang kedua. Baik, tentang kemerdekaan yang kita nak pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Merdeka ni, kalau mak saya sebut, mak saya lahir tahun 1923. Setiap kali kemerdekaan dia akan menangis, sebab dia kata zaman dia dulu, dia lalu zaman Jepun dia pernah, zaman orang putih dia pernah, zaman susah dia pernah. Sebab bila setiap kali kemerdekaan, merdeka aja dia menangis. Sebab dia kata musim Jepun dia pernah tak makan ubi kayu. Cerita dekat budak-budak anak-anak kita belia sekarang ni, mungkin dia tak pernah makan ubi kayu. Ubi kayu tu di Kuala Lumpur sekarang ni makanan eksekutif, hotel lagi dah. Sebab dekat sana makanan ubi kayu tu mahal. Tapi tahun 40-an dulu, musim Jepun, itulah makanan asasi yang kita makan hari-hari. Sampai mak saya kata, makan ubi kayu, kita tekan isi kita ni, tenggelam. Sebab masa tu dia kata susah, tak ada makanan. Zaman orang putih pun sama, dia kata susah sangat-sangat. Tapi kalau kita cerita kepada anak-anak kita dekat sini sekarang, kita cerita tak tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu zaman sekarang zaman senang. Nak makan ayam, hari-hari ada. Nak makan ikan, hari-hari ada. Nak makan apa? Semua senang. Tapi zaman dulu dia kata susah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, merdeka ini kalau kita nak bagi tahu ialah seperti mana yang Ustaz Samsul Debat bagi tahu tadi, kita bebas daripada penjajah. Tetapi untuk pusingan yang kedua ni, saya nak bagi tahu, dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata hadis. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari siksaan api neraka. Kata hadis, kalau kita baca, yang bahan bakarnya bla 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 bla. Taqallahu nazim. Tapi saya nak beritahu apa tuan-tuan? Jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari siksaan api neraka. Itulah sebenar-benar merdeka. Itulah sebenar-benar hijrah. Tuan-tuan, kita ada duit banyak sekarang ni pun, tapi kalau besok kita tak dapat nak jaga kaum keluarga kita, diri kita daripada siksaan api neraka, itu belum merdeka. Saya teringat apabila saya datang ramai-ramai macam ni, baru-baru ni saya ada pergi satu program, tuan guru saya pun cerita juga tentang bila program-program macam ni, ada hadiah. Sebab masa tuan guru saya cerita tu, dia kata ketika tu berlaku di Mesir, pemerintahan Mesir nama dia Raja Farouk, dia suka sangat terima hadiah. Jadi orang ramai-ramai semua bila hari kebesaran suka bagi hadiah. Dia pun datang bagi orang semua, bagi hadiah dekat dia. Orang kampung pun suka juga bagi hadiah. Tapi orang kampung, saya orang kampung lah, bagi hadiah buah, bagi hadiah makanan-makanan. Termasuk satu orang dia bawa buah kurma. Di Mesir bagi kurma, tapi kurma yang besar-besar macam ni, bukan retak yang muda dulu. Sampai dekat ni dia bagi dekat pemerintah Raja Farouk. Bagi Raja Farouk cakap dia bukan tak suka, tapi dia bagi tahu pada dia punya orang, dia kata aku tak suka hadiah. Bawa orang ni pergi kat dia dekat sana, lepas tu seksa dia. Dia kata masa Raja Farouk dia suka sumbat dalam buntut. Ambil buah tu, sumbat dalam buntut. Ambil lagi sebiji, dia sumbat. Biji yang pertama, biji kedua, dia kata, Allah sakit. Yang ketiga masuk, dia gelak. Terkejut dia, kenapa gelak? Dia masuk lagi yang keempat, lagi dia guling-guling gelak. Lepas tu orang yang seksa tu tanya, kenapa kau gelak? Aku terkejut ni, kenapa kau gelak? Sebab dia sakit. Dia kata aku gelak, sebab apa? Sebab kawan-kawan aku datang ni, rasa-rasa ni macam mana lah jadi pada dia. Sebab dia tengah bawa temikan. Tuan-tuan, begitu seksanya tuan-tuan dan puan. Orang dulu-dulu kalau nak sambut hari kemerdekaan, nak kena bagi hadiah kepada orang. Hari ramai kena bagi hadiah dekat orang. Sebab apa? Sebab nak rasa nak lagi gembira pemimpin masa tu. Tuan-tuan dan puan, kita ni nak selamat dunia dengan akhirat. Saya balik kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab saya tengok zaman sekarang ini zaman dunia media sosial atau media sosial. Orang lebih suka menyanyi, kenal penyanyi, kenal artis. Tak salah. Sebab Allah sebut dalam surah Al-A'raf, Allah kata kalau nak semayang pakai cantik-cantik, ayat 37. Pakai lawa-lawa kerana aku suka yang cantik-cantik, aku suka yang lawa-lawa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kita kadang-kadang kita terlampau berlebih-lebih. Saya pernah nyanyi. Tadi Ustaz Samsul kata biar nyanyi saya ambil. Saya bukan tak pandai pantun, tapi saya pantun 18 karat. Bukan kerat, karat. Jadi panjang sangat. Biar saya menyanyi tak apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan di media sosial, dia memang 15 minit, 15 saat punya media sosial. TikTok, apa lagi? Dengarkanlah, pasang, semua buat. Termasuk dengan aku juga. Aku buat juga. Sebab kata satu debat tadi, kita jangan ketinggalan macam TikTok. Saya umur 54, tak reti nak on TikTok. Siapa yang ajar? Anak saya umur 9 tahun. Papa, ya, macam ni buat dia, macam ni daftar dia. Papa kena isi konten. Tuan-tuan, konten tu apa? Isi kandungan. Apa kita nak buat dekat dalam tu? Untuk apa kita nak? Untuk orang tengok. Memang kita nak orang tengok. Tetapi apa yang orang tengok tu, adakah kita dapat amal jariah atau maksiat jariah? Sebab Nabi sebut apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Satu, yang pertama doa anak yang soleh. Kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat kita kongsi, besok kita mati, kita merdeka, tuan-tuan dan puan. Tapi
Tapi kalau besok apa yang kita kongsi tuan-tuan dan puan-puan akan mengundang bala bencana Allah Subhanahu wa taala siksa kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, anak siapa yang nangis tu tolong pujuk dia. Samsul debat. dia. Bila ada seorang lagi kat sini? Tuan-tuan, lagu paling popular sekarang ni, saya pun kongsi juga dalam Instagram saya. Gentang ding gentang bing kering ding kontang bigi sing tang ding tang sedang bikin tong di kesan tang kusong bikin tong. Tuan-tuan, saya post 70,000 view. 70,000 view. Bukan yang Siko bagi dua dan Siko yang tu yang budak itu. Tapi nak relate dia tuan-tuan. Orang yang tengok saya share bab Quran nun iwat nun kecil 1,000 view pun tak sampai. 1,000 view pun tak sampai. Nak bagi tahu apa? Kita tak sokong. Kita sama-sama kita tak sokong. Apabila kita tak sokong tuan-tuan dan puan-puan, maka orang-orang lain, sebab tu kenapa ramainya nak jadi selebriti, nak jadi sekarang ni dunia dia panggil Insta famous, nak jadi TikToker, nak jadi YouTuber, nak jadi influencer, daripada nak jadi tahfiz. Sebab kita tak sokong. Pergilah kita merdeka lah tuan-tuan dan puan-puan, lagi 65 tahun, nak sambut 65 tahun, 130 tahun, kita tak macam ni juga. Sebab apa? Sebab lidah kita. Cuba kita sokong. Tengok adik-adik ni, semua dia post, bagi dia isi konten. Takkanlah dia tak boleh mengaji macam Syekh Abdul Rahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Kita pun bagi promo, kita repost, kita sokong. Maka dia kata, wow, seronok. View banyak tengok. Ini yang view banyak tengok, tuan-tuan dan puan-puan, balik-balik cerita dengan sikok bagi dua. Adakah ini merdeka? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Laki-laki, suami, beliau besok dia akan jadi suami kepada seorang perempuan yang bernama isteri. Selepas tu dia akan jadi ayah kepada anak-anak. Kemudian dia akan jadi datuk kepada cucu-cucu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada siksa api neraka. Kalau kita boleh jaga, bermakna yang saya kata tadi, kita merdeka selama-lamanya. Ya Allah, lalulah dalam kubur besok pun, tuan-tuan, orang kalau dah baca Quran, dah tentu malam dia baca ilmu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tuan-tuan, kalaulah saya ni nak bagi tahu, bukanlah saya ni kompon masuk surga, tidak. Tapi kalau saya yang pernah buat album, saya pernah berlakon, saya boleh hafal Al-Mulk, takkan tuan-tuan tak boleh hafal? Adakah tuan-tuan merdeka daripada kekejaman ataupun orang kata 65 tahun merdeka kalau kita tidak baca Quran hari-hari? Bila kita dah baca Quran, tuan-tuan, kita tanya isteri kita, duduk sebelah, tanya, yang malam ni dah baca belum? Belum, cuti tak apa, dengar saya baca. Itu kita betulkan isteri. Lepas tu kita tanya anak kita, dah baca Al-Mulk belum malam ni? Belum. Okey, kalau belum baca, tengok apa nak dengar, ayah nak dengar, apa nak dengar. Bila kita jaga macam tu, tuan-tuan, kalau kita jaga Al-Quran,
Al-Quran akan jaga kita. Kalau kita jaga solat, tuan-tuan dan puan-puan, solat pasti akan jaga kita. Kalau kita jaga Allah, tuan-tuan, Allah pasti akan jaga kita balik. Ambillah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita nak selamat dunia, nak selamat akhirat, pastikan tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu pesan kepada diri saya dan semua jemaah yang saya pergi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa baca Quran. Kalau hebat macam adik-adik kita, satu hari boleh baca satu kali habis Al-Quran satu hari. Tak boleh setengah hari, satu hari setengah Quran. Kalau tak boleh juga, ambil satu hari suku Quran. Tak mampu juga satu hari suku Quran, ambil 3 suku lagi lah. Kalau tak boleh juga, ambil 2 line. Tak boleh juga, ambil 1 line sehari. Tak dapat 1 line sehari, ambillah 1 muka. Tak dapat 1 muka juga, setengah. Tak dapat setengah, bacalah 1 ayat. Tak dapat 1 hari, sibuk sangat, 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kalau tak mampu juga baca nun, angkat tangan, ya Allah, apakah dosa yang aku buat sampai Quran hari ini aku tak boleh baca. Sebab Al-Quran, pesan Nabi kata apa? Al-Quran akan datang kepada kita memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat nanti. So, merdeka 65 tahun tuan-tuan dan puan-puan, untuk semua belia di Libaran ni, saya nak pesan pada diri saya dan juga anda semua, jadilah belia yang pandai baca Quran. Jadilah belia contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia ni. Belia di Libaran ni antara orang yang berpegang kepada Al-Quran. Amin ya Allah. Amin. Sebab dengan Al-Quran dapat melembutkan hati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan dan puan-puan, siapa baca sirah dia, sejarah dia tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, takut. Syaitan pun bukan kata dia lalu, kesan laluan dia tu syaitan tak boleh lalu. Zaman dia jahil, ancung dia. Tuan-tuan, ada pernah dengar cerita tak? Di Madinah tu Munawwarah, di Masjid Nabawi, ada orang datang kencing dekat masjid. Dia orang pertama akan penggal kepala orang tu nak, sebab dia kencing dalam masjid. Nabi kata jangan. Ada digarang tuan-tuan. Tapi dengan Al-Quran hatinya jadi lembut. Cuba balik tuan-tuan dan puan-puan, baca Quran. Ambil surah-surah, jadikan surah Toha, surah Luqman, surah Sajadah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk. Jadikan ianya bacaan kita. Dan semoga kita menjadi generasi yang ke depan ini, yang cemerlang, yang hebat dan merdeka dunia dan akhirat. Jadi untuk pusingan kedua cukup dulu kot. InsyaAllah kalau ada pusingan ketiga saya akan sambung lagi nanti. Saya nak berlakukan apa lagi kita nak buat supaya kita dapat kemerdekaan yang sejati nanti, insyaAllah. Kita sambung lagi pula. Saya pun nak gelak dengan tak sampai depan ni. Dari tadi dia dah kening-kening, dia tolak. Cukup dah tu, aku pula akan cakap, dia kata. Jadi kita serah balik kepada Ustaz dan nanti kita bersama dengan Ustaz sampai depan. Sekian. Anda jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi di pusingan yang ketiga. Tunggu. Okey, terima kasih. Berikan tepukan kepada Saudara Samsul, kawan-kawan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Betul lah, pesanan kita ni, kalau nak melihat generasi sesuatu bangsa itu maju ke depan, bangun, melihat generasi anak mudanya. Kalau anak mudanya hebat, maka kemajuan itu, negara itu akan terpelihara, insyaAllah. Tapi kalaulah generasinya rapuh dan punah, maka akhirnya negara itu mudahlah dijajah dan sebagainya. InsyaAllah kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan kali ke-65 ni. Alhamdulillah. Baik, saya nak beralih pada Ustaz Samsul dah janjikan tadi mengenai tentang pesanan nasihat buat anak-anak muda yang hadir pada malam ini, khususnya dan semua warga Libaran yang ada pada malam umumnya. Mudah-mudahan menjadi satu suntikan semangat kepada generasi kami di sini. Mudah-mudahan itu juga memberikan kepada kami terbuka cara fikir kami dan tindakan kami. Tafadhal masykurah Ustaz Samsul Pak. Terima kasih. Kalau kita tengok dari segi hijrah,
Yang saya tekankan di awal tadi, Nabi bagi tahu tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak menunjukkan hijrah ni bukan satu benda senang. Kalau disebut niat, kalau cakap niat senang, ada niat aja tak. Niat tu sendiri pun susah. Nak pula, bila kita suruh kita tukar niat kita kepada niat lebih baik, ada orang kata, kenapa pula? Okey je. Contoh. Kalau saya sebut ni, mesti ramai muka orang lelaki berubah. Contoh niat yang susah nak dibuat. Niat berhenti merokok. Bukan senang. Sebab okey je, tak ada masalah kenapa pula kita rokok pula. Sebab ramai di kalangan kita rokok. Sedangkan kalau tanya orang perempuan, orang lelaki yang jawab, orang perempuan, apa hukum rokok? Apa hukum? Pak berani dia. Tapi saya faham, susah sebab niat tu. Faham. Ustaz tu balik ke Jordan daripada Mesir, mengajarkan kita elok ni rokok engkau pula tu. Bukan senang. Nak tunjuk niat pun susah. Saya ada seorang kawan saya, heavy smoker, duduk di Serban. Dia habis dia rokok tu, habis tu sambung. Jadi nak ubahnya niat tu. Cuba kau letak niat kau nak berhenti rokok. Itu pun susah kan? Tapi cara dia buat macam mana? Mungkin minggu ni Senin sampai Ahad 30 batang sehari, contoh. Minggu depan turun sebatang, 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi mati, contoh. Tak sempat berhenti. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Tapi sebagai contoh saja, sebab saya tahu itu susah. Dah biasa mengumpat, kan? Kau ni tak baiklah cerita pasal orang, macam kau tu baik sangat, dah kena pula kawan tu. Bukan senang. Jadi perubahan ini memerlukan kepada niat dan perjuangan nak melaksanakannya. Anak-anak muda, geng-geng OOT, OOTD, OOT kan? Jap gambar. Outfit of the day sebenarnya. Dia faham pun tidak menyebut OOT kan? Tapi sebenarnya betul yang disebutkan oleh Abang Samsul Allah. Alangkah baiknya Al-Quran menjadi peneman kita. Itu sebab diajar oleh Nabi, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didik itu Nabi guna ayat perkataan ta'dibu tu, adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar sayang Nabi. Spaghetti. Macam-macam ikan taman semua. Macam-macam ikan lah. Menyala boleh ni. Berbelerang muka suami. Sebab kena api. Makan bersuap ni. Kuih kapel. Tu tak kuih kapel. Kuih cakui. Kapel. Makan bersuap. Lepas tu dah habis, lepas maghrib, lepas isyak, sembahyang sama-sama. Kenapa bini aku dah baik sangat suami berarti? Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isterinya mengangkat pergi ke depan. Abang, jom kita bunuh Yahudi. Dia ajak terus bunuh Yahudi. Bagus betul bini aku. Bos sekali nasihat jadi terus. Pukul 12 malam dia kejut lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh. Dia tak berhenti pula. Pukul 3 dia kejut. Bang, bangun bang. 10 lagi Yahudi bang. Bangun lagi. Sudahnya setengah jam sebelum subuh. Bang, bangun nak apa dia? Subuh. Ingat apa tadi? Dia pun mandi siap. Lepas tu duduk kat ujung katil. Tunggu subuh masuk. Isteri apa? Bang,
Macam sempat bunuh Yahudi gitu. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Aku lihat. Baru kau tahu orang perempuan ni jangan dicabar. Betul tak orang perempuan? Macam tu. Ingat ayat suami. Keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak menjadi. Keempat, suasana masyarakat kita senang dengan orang-orang senang dengan kita. Kelima, kita mudah taat perintah Allah. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Ada je orang datang rumah, rupa tanda diberkati rezeki. Itu tak termasuk shopping, itu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Kunci ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Contoh, kita dah mati dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan isteri dia, sayang, esok pagi kita subuh berjemaah nak. Abang ni kenapa pula tiba-tibanya teringat arwah abah dengan arwah mak dulu, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah, mengalir pahala untuk mak ayah. Sebab tadi Abang Samsul orang kata tadi, ajar anak baca Quran supaya mengalir pahala mak ayah tu atas sebab didikan awal kita nak dia belajar Quran. Tapi kalau anak tu kita dah dalam kubur, besok kita karaoke nak. Kenapa arwah dulu tak pernah tinggal karaoke, api tam bagaimana Quran tu terbuka ada kubur ya. Arah tuju nak masuk pertandingan. Sebab anak kita buat pertandingan ni, pertandingan pertandingan nasyid, nyanyi lagu-lagu nasyid kontemporari. Bukan nasyid macam dulu kan. Allahu Allah. Sekarang lain. Lagu kumpulan Aziz tu dulu dia tukar jadi nasyid. Kumpulan Aziz, oh ibu kau disiram bayu pagi, tukar kumpulan Aziz jadi kumpulan Exhaust. Lagu tu je, oh ibu kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini, dan kesepian, dan aku betul daripada mbak tak. Pertandingan azan, contoh kategori subuh, kategori maghrib lain. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menayu sikit. Kalau subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegas. Maghrib, hayya salat, maghrib. Subuh, hayya salat, tentu je. Maulah boleh ganti bilal lama. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tidur siapa tu? As-salatu khairun minan naum. Tidur betul lah, perlu tukar semangat ke. As-salatu khairun minan naum, macam tu. Ataupun as-salatu khairun minan naum, bangun ni, bila malah betul suruh bangun ni, bangun macam tu. Ini saya nak mewujudkan generasi keluarga saya, generasi beriman dan bertakwa. Umur 7 tahun anak tak masuk tandingan azan, pertandingan bintang kecil kan tak benar. Ayahnya tua dah usul masuk tandingan kilauan emas. Kalau betul ada orang sini nak pergi tandingan kilauan emas, escort ramai-ramai naik dari jenazah sampai port. Tengah mak tak boleh pergi.
Kau cukup lah. Waktu menangis sebab tersikit, kita keluar gigi palsu. Betul balik lah. Kau cukup. Hiburan. Abang satu orang itu dia pernah berada dalam zaman itu. Cukup. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Alhamdulillah sesono Abang Samsul Allah kan berada dengan kita di atas pentas. Alhamdulillah. Saya happy, paling happy Pak Abang Samsul Allah ada kat sisi saya. Happy betul. Sebab dia cakap saya apa-apa saya okey. Cakap lah aku. Gila. Ya. Dia berlakon banyak berlakon. TV1 dia, TV3 dia, Awesome TV pun dia tak ngajak berlakon. Tak buat saja. Dan begitu juga seterusnya kunci apa? Kunci pejabat cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Nabi kata cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Alhamdulillah PKP membuka mata kita bahawa tidak ada jaminan dalam kehidupan kita. Berusaha, berniaga, ramai yang berniaga. Alhamdulillah. Hari ini ramai berniaga secara online. Alhamdulillah. Selagi mana kita tak menipu masyarakat, kita tak tipu orang, bisnes secara baik dan adil, insyaAllah kita akan berjaya. Keempat, kunci syurga. Kunci syurga ni apa dia? Satu je kunci syurga, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah banyak-banyak. Sebab saya puji usaha dia buat, usaha dia buat pada malam ini. Terima kasih kepada YB Datuk, YB semua, pada semua kepimpinan muda kita, Tuan Syarif kita. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak tempat dia nak buat program, dia pilih pekarangan masjid. Ini adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Berikan tepukan kepada program ini, kepada Ketua Pemuda di mana itu. Ini yang sepatutnya kita bawa orang datang ke masjid, bawa orang tahu. Tadi ada datang awam, dah masuk silah solat di dalam. Alhamdulillah. Ini yang kita nak sunat. Kita nakkan ini. Kita nakkan masyarakat memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat amaran. Kita berjaya. Sebab di zaman Nabi dulu, masjid ada merupakan pusat pemerintahan. Masjid adalah pusat kita menggambling pemikiran kita nak bangunkan masyarakat, baik daripada aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Samsul. Berikan tepukan sekali lagi untuk kedua-dua panel kita sama malam ini. Alhamdulillah. Baik, seperti mana yang dijanjikan, kita ada membuka ruang untuk sesi soal jawab bersama dengan panel. Jadi saya minta kepada pihak hostnya untuk standby mikrofon. Jadi kita benarkan hanya 2 soalan sahaja. Ya, bolehlah seorang lelaki mewakili kaum Adam dan seorang lagi perempuan mewakili kaum Hawa. Baik, saya bagi ruang kepada anda semua. Jadi kalau boleh jangan berganjak dulu tuan-tuan, kerana kita ada sambutan berpuas lagi di ujung dan kita ada lagi bersama pemimpin kita nanti. Jadi kita harap tidak berganjak daripada perkarangan masjid pekan Muhibah insyaAllah. Okey, saya bagi ruang untuk soalan daripada pihak lelaki dahulu. Kalau boleh sila perkenalkan nama anda. Okey, dipersilakan. Ada, silakan kalau ada. Ada, baik. Okey, kita ada soalan sebenarnya ini. Okey, di dekat belakang. Belia kita. Silakan. Sila perkenalkan diri anda. Lepaskan mikrofon supaya soalan yang jelas sampai ke panel kita pada malam ini. Kalau boleh soalan biarlah ringkas dan juga ada. Baik.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kita nampak siapa yang penanya tersebut? Ya, saya di sini. Okay. Alright. Silakan kenalkan nama. Nama saya Jester dan sejujurnya saya sangat bersyukur kerana ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan orang yang saya idolakan selama ini, Alhamdulillah. Ustaz Samsul Debat. Okey. Jadi soalan saya pada hari ini adalah, apabila kita pernah melihat video Syekhuna Ahmad Didat kan, dia pernah kata senjata orang Islam itu daripada inteleknya, dan kita tahu intelek itu adalah daripada zahirnya perkataan. Jadi seperti mana mungkin ada audiens yang sudah mengetahui Ustaz Samsul Debat nih, saya pernah tengok dia punya video, satu cuplikan video beliau daripada entah waktu itu di kolej tingkatan 6 kah, yang tentang perbezaan gendang tuh Ustaz, perbezaan gendang antara Cina India tuh. Ustaz Samsul Debat dia pernah kata, saya ini dapat gelaran Samsul Debat ini bukan sebab sembarang-sembarang tau, dia kata. Sebab Ustaz Samsul Debat ini dia kata, saya punya nama Ustaz Samsul Amri Ismail kalau tidak silap. Betul. Jadi di sini Ustaz saya mau tahu, berdasarkan kenyataan yang sudah saya keluarkan tadi berkenaan tentang Ahmad Didat, kita perlukan bahasa terutamanya kepada beliau ini untuk menjadi dai kepada semua umat manusia ini. Jadi minta tolong perkongsian ataupun tips bagaimana untuk building the criticalism of thinking ni Ustaz. Macam mana kita membina pemikiran yang kritikal dalam menjawab soalan-soalan kontemporari dan sebagainya lah, permasalahan-permasalahan umat. Minta pencerahannya Ustaz, manusia yang paling saya idolakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Jester. Okey, kata soalan itu. Baik, kita buka lagi itu satu soalan untuk ada ibu di sini. Minta urus dia bantu. Ada wakil kaum hawa untuk bertanyakan soalan. Silakan. Kita perkenalkan diri anda juga. Okey, mikrofon. Saya berharap soalan ini dapat ditujukan kepada Samsul Ghawghaw supaya soalan kita sama rata. Dipersilakan, perkenalkan diri Puan. Okay. Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kita punya Ustaz di atas pentas, juga Ustaz Sufan. Yang dihormati juga warisan BBP Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tunjukkan soalan ini kepada yang saya hormati Saudara Samsul Ghawghaw. Seperti yang kita tahu, hijrah itu seharusnya beramal dari hati serta kesungguhan dengan hati semasa melakukannya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, seperti yang kita tahu sekarang mungkin zaman viral ataupun zaman terikut-ikut, sebagai seorang muslimah, bagaimanakah cara ataupun adakah tips-tips untuk seorang muslimah itu, contohnya dari tidak berhijab kepada berhijab, untuk lebih istiqomah dan bukan sekadar terikut-ikut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Okey, bagi yang bertanya tadi, ada 2 orang tadi, nanti selepas ini boleh tuntut handphone kepada Rusdia, insyaAllah, atas soalan tadi. Terima kasih. Berikan tepukan kepada penanya kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya juga nak bagi hadiah kepada yang bertanya. Awak Samsul, kepada siapa yang bertanya ni? Kepada yang bertanya tadi, Ya, saya ya. bawa 2 helai t-shirt Anjung Ngaji Samsul Ghawghaw. Allah, bertuahnya. Yang satu yang Jason dan satu yang Jester. Ha? Jester. Jester. Ya. Okey, kalau boleh kita panggil dulu untuk Nanti kita bagi. okey, kemudian kita bagi. Baik. Okey, untuk itu minta respon. Okey. Ustaz Samsul Debat dulu. Soalan tadi Sedikit boleh. dari segi intelektual. Terima kasih soalan Jester tadi. Memang betul-betul yang saya sebut tadi. Rupa-rupanya dulu Imam Malik pernah sebut, kalau kita nak berjaya dalam hidup kita ni, kita kena ada 4 perkara. Nak berjaya, dia just ingat. Pertama, mesti ada kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik.
Dan keempatnya, pelita yang menerangi. Orang dulu-dulu bahasanya banyak bahasa kiasan. Seperti mana orang Negeri Sembilan kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Jadi bila sebutkan bahasa itu tadi, kendaraan tangkas bukannya Land Cruiser tadi, bukan. Bukannya Camry, bukannya kereta kita, bukan. Rupanya maksud kenderaan yang tangkas, akal fikiran yang cerdas. Bila disebut tentang rumah yang lapang, bukan rumah bungalow, rumah banglo, tak. Tapi rupanya hati yang sabar, kesabaran yang tinggi, itu rumah yang lapang. Ketiga, bila disebutkan tentang pakaian yang cantik, bukannya baju kebaya, kebarung, baju koprat, baju Melayu sepasang, tak. Pakaian yang cantik rupa-rupanya akhlak yang baik. Dan yang keempat disebutkan pelita yang menerangi adalah apabila dikaitkan pelita itu sebagai ilmu pengetahuan yang tinggi. Di awal tadi saya sebut tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, pentingnya ilmu, kita kena berguru, kena belajar. Bergurulah dengan guru yang betul. Cari guru yang baik, ikutlah pesanan, pantang dan larang guru, kena ikut. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru, baru ajar sungguh-sungguh. Kalau guru pesan jangan buat ini, jangan buat. Buat itu, buat itu. Hafal yang ini, hafal. Amalkan surah ini, amal. InsyaAllah berjaya hidup kita. Adab ikut. Datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Kena belajar. Itu sebab tadi bila Jester petik video saya yang kata pasal gendang Melayu Cina India, itu sebenarnya tu saya dapat pada arwah abah saya. Arwah abah saya yang beritahu saya. Tapi masa tu saya fikir, macam mana arwah abah saya boleh fikir macam tu, saya fikir. Jadi makna kata hidup kita ni memang tak boleh elak daripada berfikir. Itu sebab kita tengok hari ni Wali Datuk, kita tengok ramainya belia kata saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Saya tak nak belajar sebab saya nak jadi Insta famous. Saya tak nak belajar sebab saya nak jadi influencer. Apalah gunanya kalau kita menjadi YouTuber, influencer, Insta famous, tapi ilmu kita kosong di dalam. Berapa ramai YouTuber yang sanggup menjatuhkan maruah dia demi kerana konten, tapi takkan bertahan lama, mendapat cacian, kejian, kecaman. Sedangkan ilmu yang kita ada, kita tidak gunakan dengan sebaik-baik. Gunakan ilmu dengan sebaik-baiknya. Alangkah baiknya saya kata adik menjadi seorang YouTuber, dalam masa yang sama adik merupakan seorang doktor pakar. Adik juga merupakan seorang yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ini yang kita nak pada hari ini sebenarnya. Belajar rajin-rajin. Kalau tidak, adik-adik akan menyesal. Berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Orang berburu ke hutan. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Dapat rusa memohok, bukan rusa, itu belalang yang berbelang kaki itu. Kalau berburu ke palang gajah, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya kalau tak berburu betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga batang aja rasanya, tapi tengok batang atas tu macam ada keropak pula, cuma tak kembang. Tu yang dia kata ibarat bunga kembang tak jadi. Itu sebabnya orang dulu kata kalau nak jadi orang pergi belajar. Mak kita kata nak jadi orang pergi belajar. Kita pun tertanya-tanya, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupa-rupanya maksud orang itu, kata mak kita, terjajar dengan apa Nabi pesan,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia memberi manfaat pada orang lain. Ingat, mesti dengan ilmu. Paman aradat dunia kan, siapa nakkan dunia dengan ilmu, nak akhirat mesti dengan ilmu. Kalau nak kedua-duanya adalah dengan ilmu. Jadi itu sahajalah jawapan saya untuk adik tadi. Carilah ilmu, mudah-mudahan berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Abang Samsul untuk gaul-gaul untuk respon akak kita. Alhamdulillah, saya ada buat 2 live baju saja. Sebenarnya saya nak bagi tadi macam nak bagi teka-teki, tapi teka-teki tu rasa mungkin tak cukup kot. Saya bagi hadiah kepada jasa dan juga kakak kita Nabi seorang selai. Ini untuk muslimah boleh pakai sebagai lengan panjang. Dia ni tulisan tu kalau kata kita tulis bukan ayat Quran, dia cuma anjung ngaji tulisan jauh. Memberi sokongan kepada anjung ngaji saya. Saya kalau tak ada syuting malam saya akan buat live di Facebook dan juga di TikTok pukul 9.30 malam. Baik. Okey, soalan daripada kakak tadi ialah tentang berubah hijrah, tapi dia patah balik. Dia sebenarnya gini, berhijrah itu mudah, istiqomah susah. Hijrah itu kita nak ubah memang bila-bila kita boleh berubah, tapi nak istiqomah itu susah. Yang paling senang apa? Istirahat. Tapi nak berubah ni, dia bukan berubah luaran, dia berubah dalaman. Luaran kita boleh nampak, dalaman kita tak nampak. Komputer dia ada software, dia panggil dia punya motherboard. Di manusia ni dia panggil hati. Okey, hati kita di dalam bahasa Arab disebut qalb. Hati kita ni pula dia ada penyakit. Apabila sakit hati kita ni sakit, bukan sakit hati kerana orang kita ngada ke orang tidak, tetapi hati kita ni tidak ada ubat, maka kita kena cari apakah ubat hati kita. So kata ulama, ubat hati ada 5 perkara. Pertama, ubat hati ialah baca Quran dan faham makna. Kedua, puasa sunat selalu. Ketiga, solat malam jangan tinggal ataupun jangan lupa untuk solat malam. Kalau tak boleh setiap malam seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali, tak dapat sebulan sekali, 2 bulan sekali, solat malam. Ketiga, zikir jangan putus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu menguatkan hati. Dan yang kelima, kadang-kadang kita dah pakai tudung kemudian kita buka balik sebab kita tak berkawan dengan orang-orang yang soleh. Bila kita dah berubah, kita cari kawan-kawan yang sama juga berubah dengan kita. Apabila kita tak berkawan dengan orang-orang yang berubah macam kita berkawan dengan orang yang tak berubah, maka kita nanti berpeluang untuk bertukar balik berubah macam orang lain. Jadi itu 5 jawapan kepada kakak yang bertanya tadi. Cari kawan, baca Quran, zikir, solat malam, puasa. Allah, carilah sebulan sekali Isnin Khamis, ataupun sebulan 2 kali, atau cari hari-hari putih 13, 14, 15. Qadha ganti balik puasa-puasa kita yang dahulu, isi dengan sunat juga, dan insya-Allah hati kita akan tenang dan hati kita akan kuat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada kedua panel kita. Namun mungkin Ustaz Samsul nak tinggalkan pesanan, mungkin ada buah-buah tangan, kita minta dengan Abang. Baik, saya bawa tak banyak. Alhamdulillah, orang panggil tadi saya Samsul Ghaw. Kalau dalam kita baca Quran, Ghaw tu huruf istilah, huruf tebal. Nah, sebut Ghaw ni pula dia ada 1 huruf mat. Apa huruf mat? Huruf yang panjang, alif waw ya, panjang 2 harakat. Nak panggil saya Samsul Ghaw, panjang 2 harakat. Minta audio Melayu sama-sama ni. Samsul Alhamdulillah. Ghaw ni ada orang tanya apa maksud dia? Maksud dia ialah wangi. Wangi. Bila sebut wangi ni, Nabi suka wangi-wangian. Saya ada bawa wangi-wangian ini dari Mekah yang memang saya cari. Selalu saya bawa bila saya pergi di Mekah, saya bawa balik untuk program sini lah. Oleh-oleh siapa yang nak beli, dan juga kita boleh pakai untuk kita solat dan sebagainya. Ada 2, satu EDP. Ini EDP dan satu lagi yang ini pati.
Yang ini baunya haruman kasturi emas. Saya bawa tak banyak sebab banyak program yang saya beli, saya tak sempat nak beli lagi dan saya tak sempat nak pergi ke Mekah lagi. Yang ini sebotol harganya RM30. Ada orang, ada anak kecil dia selalu menangis malam sebab anak-anak ni mudah diganggu oleh makhluk-makhluk yang halus. Kita tak nampak. Okey, pakaikan, jangan pakai kepada anak. Nanti kita pakai dekat kulit, kat dia nanti dia ada nanti gatal dan sebagainya. Jangan sapu dekat kulit, sapu dekat dia punya luaran ataupun dekat latkin. Dan bau wangi ni syaitan jin tak suka. Ini bau kasturi emas. Yang ni EDT, harga juga RM30. Yang ni boleh pakai dekat baju. Kita pergi masjid, letak dekat poket macam tu. Perempuan laki-laki boleh pakai, juga harga RM30. Tak banyak. Siapa cepat dia dapat. Ya? Dekat mana dia mana? Sebelah kanan sana. Okey, boleh jumpa dengan kaki tangan Sabtu lepas dekat sana. Saya tumpang dekat sana. Yang ini parti, yang ini EDT. Dua-dua berharga ini RM30, RM30 sila dapatkan di sana. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita membantulah. Saya beberapa belanjaan ni untuk sebenarnya saya nak buka anjung ngaji. Tapi sampai sekarang Ustaz ajak saya buat forum sama-sama, kita nak buat macam rumah ngaji. Tapi sampai sekarang hari itu lalu PKP dan sebagainya, saya cuma mengaji sekarang ini online sahaja. Karena boleh saya pun dah 2 tahun 3 tahun tak belajar, cuma belajar online saja. Jadi sama-sama membantu saya dan juga untuk anjung ngaji Pak Su Samsul. Wallahu alam. Saya minta maaf salah silap. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam masa waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit Ustaz Samsul ni Pak. Okey, sikit ya. Nabi pesan anak-anak Adam kalau dia minta 2 lembah emas, kalau dia cari 2 lembah emas, dia dapat 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi pesan cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi hargai kehidupan kita di sini, hargai masyarakat kita. Jangan kita bergaduh antara satu dengan yang lain. Jangan bercakaran. Kita jagalah nikmat perpaduan yang ada. Jangan ada macam ni. Alhamdulillah, tolong jaga. Dan begitu juga Nabi pesan, jangan kamu pandang kecil dia nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu, iaitu Allah. Hakikat rezeki ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki. Kedua, Allah tentukan kadar rezeki kita berapa banyak. Dan ketiga, Allah tentukan bila kita dapat rezeki. Jadi itu saja daripada saya. Cuma pak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, kesebaik pihak penganjung menyebut, rasa nak junjung.